Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam, sir. Okey ke line? Tak delay ke? Kita sambung sikit lagi supaya supaya ada hujung minggu ni awak boleh buat soalan. Sebenarnya kita dah jawab dah soalan hari tu. Jadi apa yang saya nak tekan sekali ialah kita kena faham maksud series. Jadi series ialah sambungan yang tidak putus-putus yang disebabkan oleh ada junction dalam sambungannya. So kalau ada junction, jadi kita anggap sambungan tu terputuslah. Bukan terputus, maknanya current dia akan membahagi kepada dua bahagian. Okay, kita tengok balik soalan yang kita tak jawab lagi. Okay, nombor 14B kita dah buat kan? Sudah, sir. Selesai satu dua soalan, lepas tu cukup lah. Okay, ingat pesanan saya kata hari tu, bila kita nak combine resistor in series and parallel, ingat dua step yang awak kena buat kan, iaitu kita kena ingat kita akan kompres dari luar ke dalam, maknanya kita ke bateri. Bukannya dari bateri kita kompres ke luar. Tak betul lah tu cara dia. Itu yang pertama. Seterusnya ialah masa kita pilih nak kompres itu ataupun nak combine itu, kita mulakan dengan mengambil combination yang paling luar dan paling tepi. Bukannya kita ambil tengah-tengah macam ni kan. Ataupun kita combine satu dengan satu ni dulu. Tak boleh macam tu. Kita kena mula dari yang paling luar ataupun paling tepi. Okey, apa maksud paling tepi? Mungkin soalan lepas ni. Okey. Katakanlah soalan ni macam ni. So maksud saya lah yang paling luar, kita ambil yang ni kan, paling luar. Kita tak boleh ambil di tengah-tengah kan. Jadi kita kompres dari luar ke bateri dan pilih circuit yang ataupun combination yang paling simple, yang mana combination tu berada paling luar dan paling tepi. Ingat dua perkara tu kan. Semula saya ulang, dua perkara itu ialah kita kompres ke dalam, lepas tu ambil yang paling tepi ataupun paling luar. Lepas tu seterusnya lah kita hanya boleh pilih combination yang series ataupun paralel sahaja. Carilah yang series ataupun paralel. Kita bukan tengok bentuk dia, tapi kita tengok dia series ke paralel. Kalau kita tengok bentuk, memang tak jumpa lah bentuk terus macam tu. Untuk series kan. Ataupun untuk paralel. Mungkin kita tak jumpa lah bentuk empat segi macam ni. Jadi jangan tengok bentuk, tapi tengok ataupun kena kenal dia series ataupun paralel. Mari kita cuba jawab soalan ni. Combination mana dulu kita nak buat? Ni kena jawab sama-sama lah. Saya nak pastikan awak faham lah. Kalau tak, kalau awak senyap je, susah lah saya nak tahu respon faham ke tak. Yang mana dulu? Yang atas sama yang tengah kah, sir? Sebut nombor senang sikit. Yang 2 dengan 1. 2 dengan 1. Kena faham begini Anis. Saya dah cakap dah yang paling luar sekali dan paling tepi. So, inilah yang paling tepi. 2 dan 2. Kenapa kita ambil 2 dan 2? Sebab 2 dan 2 je yang betul-betul series. Lagi sekali kan, kita hanya pilih ni yang step kedua. Sama ada dia betul-betul series ataupun dia betul-betul paralel. Jadi, kita tak boleh ambil 2 dengan 1 sebab dia bukan betul-betul paralel. Sebab paralel bentuk dia bukan macam tu. Yang saya bulatkan tu. Jadi, kita hanya kena pilih sama ada dia series, betul-betul series ataupun betul-betul paralel. Kenapa 2 dan 2 tu boleh? Dia betul-betul series. Ingat apa dia? Ambil yang paling luar. Paling luar dan paling tepi.
Jangan ambil tengah-tengah. Jangan campur kasar orang lain lah. Sebab tu kita kena mencari circuit kita sama ada series ataupun paralel sahaja. Kena betul-betul faham tu ayat tu. Jadi 2 dan 2 itu disambungkan secara bersiri. Kenapa kita kata dia bersiri? Sebab dalam sambungan 2 dan 2 itu tidak putus-putus. Fahamlah maksud series. Sungguh saya kata ketidakbolehan menjawab soalan lepas ni lah sebab tidak faham maksud series. Saya tak explain paralel, tapi saya banyak explain series. Okay, bolehlah cuba faham series ialah circuit yang tidak putus-putus dan dia bersambung-sambung. Kita anggap bila dia ada junction ni, dia dah terputus lah. Sebenarnya, apa maksud putus tu? Maksud putus tu ialah current itu, katakanlah bateri. Ini kan, current pun mengalir daripada positif ke negatif. Okay, katakanlah nilai current dia 10 ampere. Ni adalah I apa ni? I total. So, bila dia jumpa junction ini, current itu mesti akan split. Dia akan split menjadi 3 ataupun dia akan split bergerak ke 3 cabang yang berbeza. Katakanlah kalau sini 3 ampere, katakanlah sini 4 ampere. Sini mesti 3. Katalah current bila jumpa junction bila dia jumpa junction first ni, dia split into 3 part. Pergi straight 3 ampere, pergi bawah tu 3, pergi sengit sikit 4. Jadi bila dia jumpa balik current ni, jumpa balik di junction ni kan. Okey. Sini 3. Sini 4. Okay. Bila jumpa balik, dia gabung di junction ni, jadi berapa sini? Junction yang kedua, katalah junction B. Jadi berapa? Current bila dia jumpa di junction B, yang keluar ke kiri tu? 7. 7 kan? Jadi 7 ampere. Okey, 7 ni pula meneruskan perjalanan, jumpalah di junction C. Okey, ni 3. So, apa yang keluar, current yang keluar daripada junction C? Nilai dia. Iaitu 10. 7 tambah dengan 10. Jadi, itulah maksud saya. Dia terputus tu bukan putus macam putus tali. Terputus tu maknanya terputus current dia di junction tu. Menyebabkan current itu membahagi kepada beberapa part. Ikut nilai resistance dia lah. Dia boleh masuk berapa. Kalau resistance dia tinggi, dia boleh masuk sikit. Jadi cuba kita analisis circuit ni kan. Cuba tengok kan. Apa nilai current yang melalui 2 ohm? Apa nilai dia? Biasa 3. 3 kan? Okey. 2 ohm tepi dia ni? 4. 4 ni yang sengit ni. 3 sir. Oh, tepi. 3 kan? Tepi. Okey. 3 kan? So apa yang kita boleh katakan dengan current yang melalui 2 ohm di atas tu dengan yang melalui 2 ohm di tepi tu? Apa yang kita boleh katakan current dia? Sama ke tak sama? Sama sir. Sama sir. Kenapa sama? Kenapa sama? Ya, sama jawapan dia. Liter selari. Apa pula liter selari? Sebab dia series sir. 2 ohm di atas ini dengan 2 ohm di bawah ni kan siri. Ya, siri. Jadi bila sesiri kan kita dah belajar. Bila current dia in series, I dia sama. Cuba tengok table ni kan. Current dia bila dia in series, I dia sama. Percayalah kat saya, satu hari nanti awak akan keliru balik benda yang simple ini. Kalau tak betul-betul faham maksud series dan paralel.
Series lah terutamanya yang kita kena faham. Kan, lepas ni pengalaman saya mengatakan kan, pengalaman saya, tengoklah, student tak tahu nak kira apa, salah satu faktornya sebab dia tak tahu circuit tu circuit apa. Dia tak tahu circuit tu series ke paralel. Padahal ialah yang saya katakan ialah series ialah circuit yang sambungannya tidak terputus-putus dan sentiasa bersambung-sambung, tidak terputus oleh sebab ada junction dalam sambungannya. Ini yang saya sangat tekankan sekali. Kalau kita tahu benda ni, kita boleh kenal series dengan paralel, kita tahu nak kira apa nanti. Sebab kita tahu apa yang berlaku dalam part yang kita ambil tu. Jadi kalau kita tak faham series ke paralel, itulah sebenarnya punca kepada kita tak boleh kira nanti. Okay? Cubalah fahamkan betul-betul. Ambil masa dia. Sebenarnya benda ni mudah, tapi mungkin kita tak faham benda yang simple tu lah. Dan benda yang simple saya nak bagi tahu ke awak ialah memahami apa maksud series. Itu je satu perkataan yang saya ulang beberapa kali dah kita minggu ni kan. Itu je saya selalu sebutkan. Series. Okay, boleh? Boleh, sir. Jadi saya nak tanya lagi. Okay, terima kasih. Jadi kita kena dia punya key dia, kita dah faham circuit tu circuit apa kan. Kalau kita tak boleh menilai circuit tu series ke paralel, itulah perkara yang sangat susah lah untuk kita jawab soalan nanti. Sepatutnya kita kena buat 2 dan 2 dulu Okay, saya nak tanya soalan. Boleh tak kita buat 2, 1, 1? Boleh dikira paralel ke tu? Soalan saya tanya boleh ke tak boleh? Okey, apa dia Hakim? Jawab. Saya akan jawab lepas tu soalan awak. Awak jawab boleh ke tak boleh je? Macam boleh. Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan sebiji paralel. Kita kena faham ni, dia mesti sebiji series ataupun sebiji paralel. Macam ni yang dikatakan sebiji series? Mesti macam tu, dia mesti sambungan dia macam tu. Kalau sebiji paralel mesti ada atas bawah kan, tak boleh ada tepi. Kena ada atas bawah. Tak boleh ada tepi. Cuba tengok kalau saya bulatkan yang bulat ni kan, warna merah ni. Dia boleh kalau tidak ada 2 dan 3. Bolehkah yang lain? Kenapa kita tak boleh buat 2, 1, 1 sebagai first combination? Boleh, sir. Okay, ataupun boleh tak kita ambil 2, 1, 3? Tidak. Tidak juga. Sebab Bukan paralel. dia bukan betul-betul paralel. Yang betul-betul paralel kena sebiji macam tu. Sebiji paralel maksudnya atas bawah lah. Kita jangan tengok bentuk. Dia dah cakap tadi jangan tengok bentuk part segi ke lurus ke. Kalau bentuk tidak macam tu pun. Okay. Sama tak yang macam rumah ni dengan atas? Dari segi bentuk. Tidak, sir. Tidak kan? Tapi adakah yang merah kecil tu paralel? Paralel, sir. Paralel kan? Jadi kita jangan tengok bentuk. Kita menilai dia series ke paralel. Dari segi connection je. So kita tak boleh buat yang tu. Jadi kita buatlah yang pertama dulu iaitu series. Okay. Kenapa 2 dan 2 itu series? Sebab dia bersambung-sambung. Okay, jadi kita buat cara. Okay, kita bagi nama dia. Nama dia adalah RA. Katalah RA. Okay, so what is RA? RA ialah 2 campur dengan 2 iaitu 4. Okay. Next combination. Okay, ini saya cakap hari tu. Kalau kita tak reti, kita redraw balik the diagram. Tapi at the same time kita maintain the position dia lah yang belum kita buat apa-apa lagi tu. Kita bubuh RA. Next combination. Kita compress, ingat. Kita compress daripada luar ke dalam. Ataupun luar ke bateri. Ataupun kita ambil combination yang paling tepi ataupun paling luar. Jadi, next combination apa pula? 4 ohm dengan 1 ke, sir? 4 ohm dengan 1. Kenapa tak boleh ambil 1 dengan 3?
1 tepi 3 tu bila kita kompres dia, dia macam meranapkan circuit ni. Bila kita combine 1 dengan 3, dia jadi gini lah. Jadi 1 dan 3 tu jadi 1. Tiba-tiba ada RA yang tidak selesai sini. Tak boleh. Sebab 1 dan 3 tu dah dianggap di dalam dah kan. Kena faham tu, paling luar. Sebab kalau kita ambil 1 dan 3, cuba tengok. Kalau kita ambil 1, 3, mungkin kita kata, oh, iyalah, okey. Awak kata, ni 3 ni kat luar, betul. Tapi, hujung ni, dia kait dengan circuit dalam ni. Faham ke maksud luar tu? Luar ni luar yang macam awak main lidi-lidi, cabut lidi kan. Cabut lidi, genggam lidi banyak-banyak. Lepas tu, nak tarik, jangan bagi bergerak. Kita kan cuba ambil yang paling luar. Satu-satu kita tarik. Jadi, RA ialah yang paling luar. Dikombainkan ke dalam. Ya, kan dalam. Okey, boleh ke? Dan kalau kita ambil 3 tadi, kita anggap 3 tu bukan di luar. Memanglah dia. Okey. Macam mana awak nak tahu luar ke dalam kan? Tengok gini. Tengok hujung dia dengan hujung satu lagi. Ada tak terkait dengan orang? Ataupun melibatkan circuit dalam? Oh, Adalah kalau hujung belah 3 satu lagi ni. Yang ni. Yang ni. Tapi kalau kita ambil RA dengan R1, dia kan semakin ke dalam. Faham ke? Faham, sir. faham, sir. Okay, bagus. Okay. Jadi kita tak ambil 3 dengan 1 sebab 3 tu memanglah 3 tu bukan betul-betul di luar. Sebab hujung satu lagi tu dia bercantum dengan belah dalam punya. Okay. Jadi kalau kita ambil RA dengan 1 ni, jadi macam mana last kali? Dia akan jadi, bila kita tak faham, kita cuba buat satu-satu. Kita cuba redraw dengan mengekalkan yang asal dulu. Okey, 1 tepi bateri. Okey, 3 ada lagi. Okey. Yang ni kita cuba buat ni. Kita combine RA dengan 1. Dia jadi gini lah. Katalah kita buat nama dia RB. Kan, kita semakin ke dalam ni kan, ingat. Kita pilih circuit ataupun combination yang paling luar ataupun paling tepi. Okey, boleh? Jadi, apa itu RB? RB sebab dia paralel, kita kena rumus paralel lah. Betul ke 5/4? Betul, sir. 54, sir. Okey, 5/4. Jadi kita tak nak 5/4, kita nak RB. So RB sama dengan 0.8. Okay. Next. Which combination? RB sama 3, sir. RB sama 3. Katalah nama dia RC. So RC ialah sebab dia series, jadi RB tambah dengan 3. Di 0.8 campur 3. 3.8. Okey, kalau tak faham lagi, buat lagi. Tak apalah, mula-mula kita belajar ni, kita buat satu-satu. Nanti dah faham nanti, awak tak perlu buat macam ni lah. Okey, last combination ialah parallel. Okey, last combination nama dia total lah. So, total sama dengan 1 per RC tambah dengan 1/1. Okey, ni selalu dia ada masalah bila melibatkan paralel. Jangan buat macam ni. Iaitu ini macam ni. Jangan buat ni. 1/3.8 campur 1/1. Jangan buat macam ni. Tapi buatlah kita sentiasa tulis 1/RT. Sebab bila kita tak buat macam tu, kita akan lupa benda yang kita kira itu masih lagi 1/RT.
Okey, contohlah. Berapa 1/3.8 campur dengan 1? 24/19. 24/19. Jadi, kalau kita tinggal step ini kan, step ini, kita akan kata inilah R-total lah. Kita akan kata 24 bagi 19 ialah R-total. Sedangkan dalam penulisannya ialah masih lagi 1/RT. So kita kena inverse balik. RT sama dengan berapa? 0.79. 0.79 ohm. Itulah jawapannya. Faham, sir. Faham, sir. Kali lah baru lebih faham. Okey. Sekejap Saya nak tunjuk tadi kan. Apa maksud saya kan? Kalau kita salah combine ni kan maksudnya seolah-olah macam gini lah. Contohnya kita combine. Sekejap. Katakanlah kita combine 3 dan 1. Seolah-olah gini suka dia jadi. Jadi gitu. Bila jadi macam tu sebenarnya kita bukan buat dari luar ke dalam. Kita mengusik kita meranapkan yang tengah-tengah ni. Bukan macam itulah. Kita dari luar ke dalam, luar ke dalam, luar ke dalam. Okey, jadi berapa step? 1, 2, 3, 4 kan? 4 step. Series, paralel, series, paralel. Okey, boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Jadi sebagai lastnya ataupun kita buat satu lagi boleh tak? Boleh, sir. 37, sir. Okay, 37. Semua ada berapa step? 4. Apa, sir? 3. 3, sir. 3, sir. 3, sir. Betul, 3. 3, sir. 3, sir. Okay, cuba sebut apakah yang 3 tu kalau faham? Kedua mana ini? 3, 3 7. dengan 7. Oh, series, parallel, 7 series. series. Okay, lepas tu next. Series, Parallel, parallel. parallel, parallel, Parallel. parallel. Series, parallel, parallel. Itulah tu. Okay, kita buat dengan cepat. Okay, 3 dengan 7, 10 lah kan? Jadi RA 10. Cepat-cepat ni 3 campur 7 sama dengan 10. Okay. Kalau siapa dah tak tera, pergi balik. Jadi next step ialah RA dan 10. parallel dia awak sebut kan? RA dan 10. Okay, bagus. Jadi katalah kita bagi nama dia RB. Sebab dia parallel, kita guna rumus parallel lah. Okay, cari RB. 5, sir. Okay. 1/5, sir. 5. Siapa 1/5? 1/5 tu 1/RB ke? RB dah. Kita apa dah tulis ikut 5, sir. 5. 5 lah RB. Okay, next. Sebenarnya okay, silap saya pun tak perasan ni. Sebenarnya 2 step yang ni boleh kan? Tapi tak apalah. Kita buat 3. Sebenarnya series, lepas tu paralel terus habis. Ya, boleh ke? Boleh. Ya, sir. Tapi sebab kita dah, katalah kita dah kira dah RB, kita buat 3 step lah. Boleh je pun. Okay, last combination paralel juga. So R total sama dengan 1/5 campur 1/5. Jadi 1/R total sama dengan 2/5. Jadi R total sama dengan 5 bahagi 2. Berapa 5 bahagi 2? 2.5. 2.5 ohm. Itulah jawapannya. Jadi saya nak bagi tahu sebenarnya kan, banyak masalah selepas ini memerlukan kita mencari R total dahulu. Kalau kita tak pandai cari R total, susahlah lepas itu. Okey, sebelum kita habis, cuba awak jawab secara spontan. Ada berapa step dan apakah stepnya bagi soalan-soalan ini? Okey, nombor 15. Ada berapa step? 2. Dan apakah stepnya? Okey. Step dulu ada berapa? Series dengan
Dua. Dua kan? Ada Apa dua, dia? sir. Okey, apa dia? 2, sir. Ah, Sebut paralel Series dua itu. paralel. series. Paralel dengan series. Paralel dengan series. Ingat saya kata, buat yang betul-betul ada nampak bentuk dia. Sama ada series ataupun paralel. Okey, semula. Dapat yang salah tu. Apa dua step itu? Paralel lepas tu series. Paralel, lepas tu series. Okey. Nombor 16. Berapa step dan apakah stepnya? 3 ke? Okey, 3 step betul. Apa step dia? Series paralel. Oh, bagus. Betul. Series, paralel. Series di atas, series di bawah, lepas tu combine jadi paralel. Okey, pandai tu. Okey, nombor 17. Ada berapa step? 3 ke, sir? Betul 3. Apa dia? Apa yang 3 itu? Series Tak nak habis ni. paralel. Okey, series paralel. Okey, cuba sebut. Series tu siapa dengan siapa? Tak apa, orang yang sebut dia yang faham lah tu. Yang lain cubalah respon juga. Yang 100/50 boleh kira bateri kah tu? 100 dengan 50 tu series lah. Kan kita kata ada 3 step tadi kan. Iaitu series, paralel. Jadi saya bertanya lah, yang mana satu seriesnya? Jadi seriesnya ialah 100 dengan 50 dan 20 dengan 10. Lepas tu last sekali paralelkan kan. Ni series dulu. Series. Lepas tu baru paralelkan. Okey. Okey, nombor 19. Nak habis dah. Berapa step dan apakah stepnya? Ya, sir. Cuba jawab. Apa jawapan nombor 19 tu? Berapa step dan apakah stepnya? 2 step, sir. Okey, 2 betul. Step dia? Paralel series. Bagus. Betul. Paralel dulu, baru kita serieskan. Okey dah? Last. Okey lah. Series paralel. Boleh kan? Boleh. Jadi, itu je lah apa yang kita buat hari ni kan. Ingat kita kena combine dari luar ke dalam. Ke dalam tu ke arah bateri lah. Dan masa kita pilih combination tu, kita pilih combination yang paling luar dan paling tepi. Dengan memilih sama ada combination itu sebiji series ataupun sebiji paralel. Jangan campur antara series dengan paralel serentak. Kita selesaikan satu-satu dulu. Kita selesaikan series dulu. Selesaikan paralel dulu. Sekejap sebelum kita betul-betul habis. Contoh soalan ni kan. Okay. Kita jangan pergi selesaikan 4 dan 2 ni. Walaupun mereka paralel. Kita selesai satu dulu. Selesaikan series dulu. Barulah selesaikan paralel. Jangan buat gitu kan. Kita series dulu. Selesaikan series dulu. Barulah paralelkan. Jangan campur series dan paralel serentak. Buat satu-satu sama ada series dahulu ataupun paralel dahulu. Itulah cerita kita hari ini. Okeylah, jadi habislah dulu kelas kita. Terima kasih banyak-banyak yang sudi meluangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.